Sembahyang rajin, puasa sunat tiap-tiap hari, Isnin, Khamis, bahkan puasa Daud, berzikir tak putus, tapi tak mau tahu hal ehwal manusia. Berjumpa dengan orang, la salam wala kalam. Ini bukan hamba Allah, ini bukan umat Muhammad SAW. Kalaulah yang penting hanya hablum minallah sahaja, maka Nabi Muhammad SAW tidak akan turun dari Jabal Nur. Iqra ma'ana biqari, aku tak boleh membaca. Iqra, bacalah. Ma'ana biqari, aku tak boleh membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Turun Nabi Muhammad SAW dan dia bersama dengan manusia. Ini sunnah. Maka kalau ada orang hanya diri sendiri saja, macam mana Ustaz Abdul Somad boleh sampaikan tazkirah ke Kuala Lumpur? Ustaz bukan orang Malaysia, Ustaz datang daripada Sumatera, Riau, Indonesia. Macam mana boleh sampai kemari? Hablum minan nas. Saya sampaikan tazkirah di Masjid Al-Falah di Riau subuh. Lepas itu datang Pak Cik Kapten Razak, Ustaz Somad, saya nak bawa Ustaz ke Kuala Lumpur. 6 tahun lepas. Kan sekarang banyak orang sangka, kenapalah Ustaz sekarang baru sampai Kuala Lumpur? Dah 6 tahun lepas. Kenapa kami tak tahu? Belum viral lagi. Surau-surau kecil dia. Sekarang pun surau juga. Sekarang surau, cuma nak tinggi sikit. Surau Al-Muhsinin. Muhsinin. Saya balik dari Makkah, saya bawakan air zam-zam sikit aja, botol kecil, pada kawan. Lepas itu dia balik pula dari Makkah, dia balas zam-zam yang sama, namanya jaza. Awak bagi saya botol kecil, saya pun akan balas macam itu juga, namanya jaza. Tapi bila dia balas dengan yang lebih banyak, maka namanya ihsan. Orang yang ihsan itu namanya muhsin. Nama sifatnya ihsan, orangnya muhsin. Kalau banyak, muhsinin. Ini makna. Besok orang tanya, awak kat surau mana? Surau Muhsinin. Apa arti Muhsinin itu? Entahlah. Aku belum masuk kerja situ pun memang dah Muhsinin nama dia. Muhsinin ni luar biasa. Kalau setakat bagi sama itu jaza, tapi bagi lebih muhsinin. Inilah orang-orang muhsinin ni. Amin. Dari bunyi aminnya macam-macam tak yakin. Masya Allah, tabarakallah. Makanya kata Allah, wa ahsin, engkau bawalah sifat ihsan, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah sudah berbuat ihsan pada engkau. Allah tu pada kita buat ihsan, kita bagi pada dia sikit aja. Sembahyang subuh sikit, sembahyang zuhur sikit, sembahyang asar sikit, sembahyang maghrib sikit, sembahyang isya sikit, sembahyang tahajud paling sikit. Tapi dia bagi lebih. Apa yang dia bagi pada kita? Khalidina fiha abada. Tak berbaloi antara amal kita dengan surga yang dia bagi. Makanya Allah itu sifatnya ihsan. Kita pun berkawan ni mesti kena ihsan. Kalau tak ihsan, kita tak boleh berkawan. Oleh sebab itu maka persahabatan hablum minan nas ni mesti kita jaga baik-baik. Awak jumpa dengan dia di mana? Saya cari dia di Jakarta, tak jumpa. Saya cari dia di Bandung, Lautan Api, tak jumpa. Saya cari pula di Kuala Lumpur, tak jumpa. Tapi kami berjumpa di Menara Berkembar Petronas.
Di mana? Di toilet. Saya keluar, Ustaz pun masuk. Itu kalau ditulis di FB, oh banyak orang like. Aku tak mencari engkau, kau pun tak mencari aku, Allah mempertemukan kita. Di mana awak jumpa dengan dia? Di surau, cantik. Di mana awak jumpa dengan dia? Majlis ilmu bersama Habib Ali Zainal Abidin, bukan main. Di mana awak jumpa dengan dia? Night club. Na'udzubillah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Ada orang-orang nanti yang di akhirat dicari Allah. Hari ini kita mencari dia sebab dia orang penting, very very important person. Tapi hari itu nanti Allah akan cari dia. Apa kata Allah? Ainal mutahabbuna bijalali. Mana orang yang dulu berkasih sayang kerana aku. Kita tidak berkasih sayang kerana parti. Kita bukan orang politik. Kita tak berkasih sayang kerana harta. Kita tak berkasih sayang kerana benda. Kita berkasih sayang kerana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya yakin dengan itu. Andai puan-tuan dapat berita WhatsApp, internet, Facebook, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz Abdul Somad yang masa pekan petang bagi kita tazkirah dah kembali menghadap Allah. Semua akan berkata untuk Ustaz Abdul Somad Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Kenapa? Karena kita berkasih sayang kerana Allah. Berkasih sayang kerana ada hubungan nasab, biasa. Berkasih sayang kerana satu negara, biasa. Kita berkasih sayang bukan kerana darah. Bukan berkasih sayang kerana sesama Malaysia, sesama Indonesia. Tidak. Tapi berkasih sayang kerana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sini tak berapa terasa. Sebab bila tengok muka, sama-sama sahaja. Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, Kamboja, Brunei Darussalam, Burma, Myanmar, Rohingya. Sama. Muka kita sama-sama. Tapi manakala kita di samping Kaabah, disitulah baru nampak, berdoa, ya Allah, tengok sebelah kanan putih macam telur ayam direbus, tengok sebelah kiri macam tempat merebus telur ayam. Siapa yang paling mulia di antara kita dan dia? Sama-sama mulia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami jadikan kamu dari lelaki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada India, ada Pakistan, ada Arab, macam-macam. Tapi semua yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mesti kita asaskan dalam diri kita. Itu mesti kita tanamkan dalam kepala kita, bahawa aku bukan orang paling mulia. Meskipun tempat aku tinggi sekarang duduk di atas kerusi, bukan aku paling mulia. Kenapa ustaz yang duduk di sini? Sebab supaya yang belakang boleh tengok, boleh nampak. Siapa di antara kita yang mulia, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kita bina hubungan hablum minan nas ini dengan salam. Ma min muslimaini, dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, bersalaman, bermusafahah, illa ghufira lahuma, diampunkan dosa-dosa. Malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Lahir anak dia, kita pun datang. Esok datang ke rumah, ya anak saya baru lahir, alhamdulillah. Kita sakit hati. Kita dah nikah 10 tahun, tak ada anak. Dia nikah Januari, April ada anak. Kita marah. Kenapa Allah tak adil? Susahkah bagi Allah untuk bagi isteri, maaf, hamil ada anak? Mudah. Lalu kenapa? Ini dia ingin nak tengok kita munajat, meneteskan air mata di tengah malam, sembahyang tahajud, zikir dan doa. Lalu kemudian kita datang, kita ucapkan doa. Barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahib wa ruzqta birrahu wa balagha asyuddah. Semoga Allah berikan anakmu anak saleh salihah, dipanjangkan Allah umurnya,
menjadi anak yang berbakti dan baik, dan engkau pula bersyukur kepada Allah. Apa susahnya? Kadang kita tak nak datang sebab hati kita sakit, tapi kita cakap lain. Awak tak datang, oh saya tak boleh datang, tak boleh makan kambing lah. Padahal bukan salah kambing. Kita yang salah. Nikah. Yang kaya awak, yang handsome awak, yang duit banyak awak, yang kereta mahal awak. Tapi yang nikah dia. Kita marah. Kenapa dia nikah dulu? Tengok muka dia. Rasa aku lebih handsome. Kenapa dia lebih dulu? Padahal Allah sedang menguji saja. Maka kita datang, kita ucapkan doa, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allah berkahi engkau, Allah berkahi kamu, Allah satukan kalian berdua dalam kebaikan. Senyum walaupun pahit, doa walaupun sakit, ikhlaskan hati. Kadang orang ni kalau doa tu sama, tapi sebab hati sakit bunyi dia lain. Barakallahu lakum. Jama'a bainakuma fi khair, meleleh air mata. Ambil gambar tengok orang mata berlinang. Apa yang awak sedihkan? Entahlah. Tapi sebenarnya saat itu kita tak ridha. Orang yang tak boleh terima nikmat yang dibagi Allah pada orang lain, dia bukan kena penyakit akhlak. Ada orang cakap akhlak awak tak baik. Sebenarnya orang yang tak ridha menengok nikmat pada saudaranya, dia bukan kena penyakit akhlak, tapi penyakit dia adalah penyakit akidah. Penyakit dia penyakit akidah, kerana dia tidak ridha kepada keputusan Allah, kepada takdir qada dan qadar Allah. Ini bukan main-main. Ini masalahnya masalah akidah, masalah keyakinan. Maka kita disuruh antuk minan billah, beriman kepada Allah biqadri khairihi wa syarrihi, pada takdir baik dan takdir buruk. Hablum minallah sudah baik, hablum minan nas sudah baik. Mengaji sudah, tinggal mengamalkannya dalam kehidupan kita. Lupa, ulang balik. Hafal kaji kena diulang, pasal jalan kerana dilahiri. Dengar sekali tak masuk, 2 kali, 3 kali tak masuk, memanglah khatamallah ala qulubihim. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, mengapa ada recording kamera ini? Ini semua supaya kita boleh ulang-ulang balik. Dengar balik. Balik daripada office, dengar balik. Oh, itu kata ustaz tadi. Aku dengar pertama kali tadi tak masuk. Kenapa? Rasa melayang mengantuk. Tapi masa lalu balik ni, masukkan saja. Ulang-ulang balik. Lepas tu kita sampaikan pula pada orang lain. Share, bagi pada yang lain. Download, bagi ke grup-grup kita di WhatsApp, kawan, sahabat, jiran, tetangga. Tapi jangan cuma bagi saja, dengar dulu. Banyak juga orang sekarang bila dapat share, Awak dah dengar? Tak, saya nak dapat pahala bagi je. Ini tak betul. Tapi zaman sekarang ni orang dah nak dengar pengajian, sudah alhamdulillah. Saya termasuk dalam masalah mengaji ni tidaklah betul ketat betul dah. Orang dah nak datang, alhamdulillah. Ada setengah ustaz dia larang, tak boleh bersandar dinding, tak boleh bersandar tiang. Bukan saya nak singgung perasaan tuan-tuan. Demi Allah tidak. Saya penceramah yang tak pandai sindir ni. Bagi saya, hari zaman moden macam ni, ada orang nak masuk surau, nak dengar kajian, itu sudah alhamdulillah. Tinggal lagi balik. Ada orang cakap di Kuala Lumpur, orang sibuk, busy dengan urusan dunia ni ustaz. Lepas daripada pejabat, balik jam, dia nak tidur nak. Kemarin kita di masjid wilayah, hari kerja ramai. Kemudian di Padang, Keramat, hari kerja malam ramai. Sampai saya berfikir, bila mereka ni kerja? Rupanya disitulah hebatnya orang Malaysia. Dia bukan pandai saja, tapi dia pandai-pandai. Pandai-pandai. Bila kita tak pandai-pandai meniti hidup ini, kita, kenapa awak tak mengaji? Nantilah. Sekarang ni sedang sibuk lagi. Nantilah. Iya, kalau umur kita sampai, maka pandai-pandai manfaatkan waktu masa mengaji. Ada waktu luang kosong, dengar. Dengar.
Apalah awak ni kerja sambil dengar muzik pula angguk kepala. Kita dah suuzon pada orang, kita ambil earphone dia, kita dengar, oh rupa dia dengar tazkirah. Astagfirullah. Aku dah suuzon. Mau maaf ya? Rupanya dia pun dengar tazkirah tu masa kita dekat. Masa jauh tadi lain dia dengar. Tengok kawan dah dekat, tukar. Biasa manusia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat dengan berpegang pada dua. Bila ada kawan yang ingatkan kita pada surau, ada kawan yang ingatkan kita pada amar ma'ruf nahi mungkar, ada kawan yang ajak kita pada tazkirah, pegang dia. Sebab sebenarnya kita dah dapat rezeki yang luar biasa. Rezeki bukan cuma wang, rezeki bukan cuma kereta, rezeki bukan cuma tempat bekerja. Rezeki adalah memiliki seorang sahabat yang dapat menjaga kita dalam kebaikan. Itulah dia hablum minan nas.